Hai, okey, bertemu kita dekat dalam soalan yang kedua. So tadi kita dah tengok berkenaan tentang panjang, kan? Panjang dengan isi padu tadi. Kita tengok yang kedua pula tentang apa anak-anak. So yang kedua kita ada kat sini, kalau cikgu bacakan jadual di bawah menunjukkan isi padu air dan jisim gula yang digunakan untuk menyediakan sirap gula. So untuk menyediakan sirap gula, kita memerlukan isi padu air dia adalah 1/2 liter. Jisim gula dia adalah 250 gram. Berapakah isi padu dalam liter air yang diperlukan bagi 1 kilogram gula untuk menyediakan sirap gula dengan kemanisan yang sama? Okay, the first thing first, cikgu nak ajar ni. Ni, dengar anak-anak. Okay, cikgu nak ajar sesuatu perkara yang penting. Okay, bila mana kalau kita katakan tentang pecahan dalam jisim isi padu cecair dengan panjang, so awak kena tahu penukaran dia. Awak kena hafal. Yang ni kena hafal, barulah senang. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Kalau cikgu ada 1/2 kilogram, samaan dengan apa? Dia sebenarnya 1/2 darabkan dengan 1000. Kalau ini bahagi 2, 1000 kita akan ada 500. So dia adalah 500 gram. Faham? Setengah kilogram adalah 500 gram. Okay. Yang seterusnya dia adalah berkaitan tentang 1/4 kilogram. Ini adalah 250 gram. Kalau contoh cikgu ada 1/5 kilogram, ini adalah 200 gram. Awak dah kena ingat benda ni. Cikgu, kalau saya ada 3/4 kilogram, 3/4 adalah 750 gram. Anak-anak cikgu tingkat darjah 6 dah kena hafal. Ini dah kena hafal anak-anak. Dah kena tahu. Bila mana kalau macam contoh tadi, soalan tadi, kita ada isi padu cecair dia adalah 1/2 liter. So liter dengan gram kilogram sama. So kat sini anak-anak akan kata, oh, soalan yang kedua. Soalan kedua. So awak akan ada apa? Awak akan ada berdasarkan soalan tadi, kita akan ada 1/2 liter. So awak tahu 1/2 nak convert kepada mililiter macam mana? Oh, 1/2 cikgu tadi saya dah hafal. Saya dah hafal 1/2 bersamaan dengan 500. So dalam 500, so kita akan ada sini sebenarnya adalah 2500 mililiter. So kita nak convert pada mililiter senang sikit. Kalau ni dalam bentuk pecahan bercampur, campur ni susah sikit kita nak tengok berapa nilai dia kan. So dia adalah 2500. So kita tengok berapakah isi padu air yang sama diperlukan bagi 1 kilogram gula. Okay, yang ini adalah untuk 250 gram gula. Cikgu nak 1 kilogram gula. Macam mana 250 nak dapat 1 kilogram? Awak kena tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Nak tahu dia punya perkali, awak kena tahu yang mana 250 gram bersamaan dengan ni. So nak kali berapa untuk dapat 1000 gram? Maksudnya awak kena kata 1000 gram bahagikan dengan 250 gram. Kalau awak potong, awak akan dapat 4. Perkali dia 4. Which is daripada 250 ni, kalau kita darabkan dengan 4, awak akan dapat 1 kilogram gula. Which is yang mana yang dia nak. So berapa isi padu dalam liter air yang diperlukan untuk 1 kilogram gula untuk penyediaan yang sama? So maksudnya cikgu tak ada ruang. Cikgu buat kat sini ya anak-anak. So maksudnya kat sini cikgu akan ada, yang ni untuk 250 gram. Untuk 1 kilogram cikgu kena darab 4. Bila kanan darab 4, kiri pun darab 4. Macam mana pecahan bercampur nak darab 4 cikgu? Sebab tu cikgu tukar dalam bentuk nombor bulat. Maksudnya kat sini kita akan ada 2500 darabkan dengan 4. So anak-anak akan dapat 0054. 20, 2 darab 4, 8 tambah 2, 10.
So yang ni adalah 10,000 mililiter. Tapi kita tak nak dalam mililiter. Kita nak isi padu air dalam liter. Anak-anak baca soalan. So dia nak dalam liter. Bila dalam liter kita kena bahagi 1,000. So kita daripada belakang 1, 2, 3. Alih tempat perpuluhan. So jawapan yang terakhir awak sebenarnya adalah 10.0. Tak payahlah tulis 10 aja. Kalau belakang ni 5 ke 2 ke, kena tulis. Kalau dia kosong je, 10 je. 10 apa cikgu? 10 liter air yang digunakan untuk menyediakan sirap gula bila awak gunakan 1 kilogram gula. Okey anak-anak, so kita beralih kepada soalan yang ketiga. So bila mana soalan yang ketiga ni anak-anak, tadi kita dah tengok soalan yang pertama macam mana, soalan kedua macam mana, dan yang ketiga adalah soalan yang terakhir. So dalam soalan yang ketiga dia kata apa? Puan Murni ingin menyediakan sejenis kuih. Cuti COVID-19 ni, coronavirus ni, rajin-rajin tolong mak buat apa? Buat kuih. Okey. Kuih itu memerlukan 1/2 daripada jisim sepaket tepung. Satu paket tepung anak-anak ada 1 kilogram. Okey, tengok Okey, satu paket tepung. Okey. So, satu paket tepung ada 1 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram bersamaan dengan 1,000 gram. Dan dia memerlukan untuk buat kuih 1/2 je. So, anak-anak akan dapat sini untuk buat kuih, untuk tepung, untuk buat kuih. Anak-anak memerlukan 1/2 daripada mana? Daripada jisim asal, iaitu 1,000 gram. Kalau awak potong sini 5, sini 20. So dia adalah 500 gram. So ini untuk buat kuih. Baca lagi. Lepas tu daripada jisim sepaket tepung dan 75% daripada isi padu sekotak susu cair. So susu, awak kena tengok dulu susu. Susu cair. Susu kita ada kat sini adalah 1 liter. 1 liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Kan dia cair, sebab tu kita gunakan liter dan mililiter. So bila kita katakan dia 75%. So bila kita nak buat kuih, so anak-anak nak buat kuih. Untuk buat kuih kita memerlukan susu sebanyak 75%, iaitu 75/100 daripada mana? Daripada jumlah asal dia adalah 1,000 mililiter. Potong. Kan boleh atas bawah boleh potong. Tepi-tepi boleh potong cikgu? Tak boleh. Jangan. 75 darab 10 berapa? 750. 750 apa? Mililiter. Sebab kita guna mililiter tadi kan, 1000 mililiter. Okay. So sebab tu dia punya unit mililiter. So untuk buat kuih tu, anak-anak kena ada yang ni, 500 gram dengan 750 mililiter susu. So yang tu untuk buat kuih tu. Sekarang ni dia kata jika Puan Murni menggunakan 3 kotak susu cair. Dia gunakan 3 kotak susu cair anak-anak. Dia guna berapa? 3 kotak susu cair. So Puan Murni gunakan 3 kotak susu cair. Kita kena tahu dulu 3 kotak susu cair, 3 kotak susu bersamaan dengan 3 darabkan dengan 1 kotak susu adalah 1,000 mililiter. So dia adalah 3,000 mililiter. Dia gunakan yang ni. Ini yang Puan Murni gunakan, 3,000 mililiter. Okey, susu cair. Susu cair.
Sekarang ni dia kata dalam soalan dia kata berapakah jisim tepung yang perlu digunakan. Kalau dia gunakan 3 kotak susu cair, dia nak tahu berapa tepung yang dia kena gunakan anak-anak, berapa tepung dia. So kita gunakan 3 kotak iaitu 3000 mililiter susu cair. So nak tahu berapa tepung yang kita kena gunakan. So awak kena tahu untuk buat kuih tu mesti 750. So kita kena cari dia punya perkali. Untuk buat kuih tu kita memerlukan 750 ml susu cair. Baru kita gunakan 500 gram tepung. Kalau kita gunakan susu cair sebanyak 3000 ml, maksudnya perkali dia kita kena ada 3000 ml bahagikan dengan 750 mililiter. Barulah awak dapat dia punya perkali dia. You ni potong. 300 bahagi 75. Cikgu panjang lah. Tak tahu macam mana nak buat. Sibuk dia ni. So kita ada apa? Kita ada 300 bahagi 75. Kena buat ni. Cikgu saya tak tahu CV 75 macam mana buat. Macam ni cikgu ajar. Okey, 75 tulis 2 kali 75. Tambahkan dia 55 10. 7 14 tambah 1 15. Lepas tu jangan ambil yang ni. Jangan ambil yang atas sekali dengan yang bawah ni. 5 tambah 0 5. 7 tambah 5 7 ni dah tak ada. 7 tambah 5 12. 2 kat sini, 1 kat atas. 1 tambah 1 2. 5 tambah 5 dah dapat 300. Belum. 5 tambah 5 10. 1 atas. 7 tambah 2 9. Tambah 1 10. 1 tambah 2 3. Ni kan dah 300. Cukup lah. So sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Oh dia 4. So sini 4 300. So perkali dia berapa? Perkali dia sama dengan 4 anak-anak. Bila awak dah dapat 4, kan boleh dah tahu. Oh, maksudnya perkali dia 4. Bila perkali dia 4, maksudnya 750 kali 4 darabkan dengan 4, baru awak dapat 3000 ml. So maksudnya kalau tepung, so kita buat untuk tepung. So tepung sama dengan 500 gram kalikan dengan 4 juga. Awak akan ada 2000 gram. Kan? 2000 gram sama dengan 2 kilogram. So soalan, baca soalan. Berapa jisim tepung yang perlu digunakan? Ni dia tak kisah. Dia tak bagi tahu dalam kilogram ataupun gram. Awak buat dalam kilogram, awak buat dalam gram dapat markah, kilogram dapat markah, gram tadi pun dapat markah. Tak ada masalah. So inilah dia pattern-pattern yang awak kena tahu, yang awak kena nampak, yang akan keluar dalam UPSR. Kebiasaannya anak-anak, dia akan keluar dalam kertas 1 dan 2. Awak kena tahu format dia macam mana. Kertas 1 ada 40 soalan, awak kena jawab dalam masa 1 jam. Dan kertas 2 kita ada 15 soalan. Salah satunya adalah tentang panjang isi padu cecair ni. Okey. Dan kalau macam contoh pattern kertas 2, tengok ni, cikgu bagi tahu, bagi tips sikit. Dalam praktis kertas 2, kalau ada buku yang macam ni, buat. Inilah bentuk dia. Kebiasaannya dalam 4 ke 5 markah satu soalan. So nyatakan ribbon, nyatakan berapa ni satu markah. Selesaikan dia punya penyelesaian masalah dia, problem solving question, 3 markah. Ini pun 4 markah. Ini pun 4 markah. Anak-anak kat sini, tengok sini, yang ni pun dah 5 markah. Yang ini pun 5 markah. So 4 ke 5 markah soalan dalam kertas 2. So pastikan awak boleh tengok betul-betul macam mana nak tukar unit, macam mana daripada bentuk pecahan nak tukar dalam bentuk apa nama dia tu, nombor bercampur. Okey, nombor bercampur nak pergi nombor bulat dan sebagainya. 1 kilogram berapa, 2 kilogram berapa, awak kena tahu 1/4 kilogram berapa. So itulah dia adalah perkara-perkara yang penting dekat dalam topik
panjang jisim dan isi padu cecair bab 7. So nanti tengok balik buku, buat, lepas tu upload dekat dalam soalan. Nanti kami akan check, cikgu akan tengok, cikgu akan tulis soalan berapa yang kena buat dan sebagainya. Boleh? So keluar anak-anak pakai mask, hand sanitizer jangan lupa pakai. Alright, so stay safe and stay at home. Bye.